你好，老师。今天我们要采访给小姐姐。你好，姐姐，我要采访你。好的。第一，学习英语时，你觉得最大的挑战是什么？说一个你最难理解的地方。我觉得对我来说是发音，还有去记一些特别相像的词，比如大力，来自和跳舞这两个词就很像，它们的区别就特别像。然后我刚学的时候就特别容易记混。我觉得一个是去记忆那些特别相像的词，还有是发音清浊音，我觉得对我来说是最大的挑战。Dari Aku merasa tantangannya di aku itu adalah pengucapan dan mengingat kata-kata yang bentuknya itu mirip banget, seperti dari dan leitse dan tiao. Kata-kata itu tuh kelihatannya mirip banget, bedanya juga kecil banget. Jadi waktu aku baru mulai belajar, aku mudah banget nyampur dari kata-kata itu dan jadi keliru. Menurut aku, salah satu tantangannya itu adalah menghafal kata-kata yang mirip banget tadi. Lalu satu lagi adalah pengucapan, karena termasuk nada ringan dan bunyi-bunyi yang mirip. Itu yang paling menantang buat aku. 第二，你比较喜欢一个人做事，还是跟别人一起合作？相对来说，我更喜欢合作，但是如果是我个人作业，我会独立完成。我觉得，一个人做事还有去合作跟团队一起去做事，我要看是什么事。如果是比赛，我更倾向团队合作；如果是作业，我更倾向自己独立完成。Secara umum aku lebih suka bekerja sama, namun kalau untuk tugas pribadi, aku lebih suka mengerjakannya sendiri. Lalu menurut aku kerja sendiri atau kerja sama dalam tim itu tergantung sama jenis pekerjaannya. Kalau itu lomba, aku memilih untuk kerja sama tim. Tapi kalau untuk PR ataupun tugas, aku lebih memilih untuk bekerja secara individu. 你觉得中国的校园生活和印尼的校园生活有什么不同？来到这里，我感受最大的是这里很轻松，学业上没有特别多的作业，但是在中国可能每一堂课上下来都会有相应的作业。来到这里，我觉得比较轻松愉快，但是每天能在快乐中学到知识。这是错呀。Setelah datang ke sini, hal yang paling aku rasakan itu adalah suasananya sangat santai. Untuk urusan akademik juga tidak terlalu menegangkan dan tidak terlalu banyak tugas. Tapi kalau di Tiongkok, hampir setiap hari setelah satu mata kuliah selesai, itu pasti ada tugas yang harus dikerjakan. Nah, di sini aku merasa jauh lebih santai dan menyenangkan. Tapi aku tetap bisa mendapatkan pengetahuan dengan suasana yang santai itu. 第三，在印尼文学系里，你最喜欢哪一门课？为什么？我比较喜欢去讲述所有印尼文化的总体方向，让我可以清晰的知道印尼的文化的发展是怎么样的，与中国有什么不同。我觉得印尼的文化发展趋势和中国的文化发展趋势是有相近的，两个国家都比较侧重于爱国。在日本侵略时期，印尼和中国两个国家的文学方向都由偏重社会休闲走向了激发人民的救亡图存的意识。我觉得两个国家都是有这个趋势的，就很像，然后很正能量，特别喜欢。Oke. Aku lebih suka mata kuliah budaya Indonesia supaya aku bisa lebih jelas memahami bagaimana perkembangan budaya Indonesia itu sendiri. Dan apa bedanya budaya tersebut dengan budaya Tiongkok. Menurut aku, arah perkembangan budaya Indonesia dengan budaya Tiongkok itu cukup mirip. Keduanya negara dengan sama-sama menjunjung rasa patriotisme. Lalu pada masa penjajahan Jepang, arah perkembangan sastra Indonesia dan sastra Tiongkok itu memiliki sama-sama pemahaman, yaitu sebelumnya dari arah hiburan dan kehidupan sosial menjadi sastra yang membangkitkan kesadaran rakyat Indonesia dan Tiongkok untuk berjuang mempertahankan bangsa. Aku merasa kedua negara ini mempunyai kecenderungan yang sama, sangat mirip, dan menurutku itu sangat positif sekali. Aku pribadi sangat menyukainya. 第五，你觉得网络或在地南儿像中国的那个城市？我可能更喜欢加迪纳莫尔，因为在这里我觉得更接近于田园的那种生活。如果去到城市生活，我可能会不习惯，因为在印尼这边最大的就是堵车，出行肯定是不方便。还有就是
很多的汽车有很多的尾气，我也不太喜欢，但是我更喜欢这里，它就比较悠闲，空气也好，环境也好。好的好的。Aku mungkin lebih suka tinggal di Jatinangor karena kehidupannya lebih dekat sama suasana pedesaan. Kalau tinggal di kota mungkin aku kurang terbiasa karena di Indonesia itu masalah utamanya adalah macet. Untuk berpergian, makanya itu jadi kurang nyaman dan banyak mobil, lalu banyak juga asap kendaraan. Aku kurang suka, tapi kalau di tempat ini, aku lebih suka karena suasananya lebih santai, udaranya bagus, dan lingkungannya juga baik. 你在印尼生活觉得舒服吗？为什么？我觉得一开始不适应，但是慢慢适应下来，我就会比较喜欢这边的生活。整体这边的人就很淳朴，然后心也特别好，很善良，特别有礼貌。让我印象特别深刻的是特别有礼貌，无论认识或者不认识，见到了都会问候，都会打招呼，然后他们都会带着微笑，我觉得特别友好。在这边的话，食物也很独特，还有交通工具也很独特，像 Ongo。中国是没有的，但是我觉得这边还是有很多独特之处的，我还是蛮喜欢这里的。你喜欢在 angkot 是吗？ Aku merasa awalnya memang aku nggak terbiasa di sini, namun setelah aku menyesuaikan diri, aku jadi lebih suka di sini. Secara keseluruhan, orang-orang di sini sangat tulus, hatinya baik, sangat ramah dan sopan. Lalu, hal yang sangat mengesankan bagi aku itu adalah mereka sangat sopan. Baik kenal maupun gak kenal, pasti mereka akan menyapa, lalu mereka akan tersenyum, dan menurut aku itu sangat bersahabat. Di sini juga makanannya unik, alat transportasinya juga unik. Contohnya seperti angkot. Angkot itu tidak ada di Tiongkok. Tapi menurut aku memang banyak sekali hal unik di sini dan aku cukup suka dengan tempat ini. 天气，你以后有想过再回到印尼吗？我毕业之后打算，先在印尼工作，因为我是学印尼语的，我觉得我学这个语言，在把这个语言用到它的作用的话，是在语言本国去工作。所以我打算在印尼从事相关中印两国之间贸易相关的工作，然后进而用我的微薄之力去为两国的贸易发展去做一些贡献。好的好的。 Setelah lulus, aku berencana untuk bekerja di Indonesia terlebih dahulu. Karena aku belajar bahasa Indonesia, menurut aku kalau mau memaksimalkan fungsi dari bahasa ini, cara terbaiknya adalah dengan bekerja di negara tempat di mana bahasa itu digunakan. Jadi aku berencana bekerja di Indonesia di bidang perdagangan yang berkaitan dengan kerjasama antara Tiongkok dan Indonesia. Lewat itu, aku berharap bisa memberikan sedikit kontribusi dari kemampuanku untuk perkembangan perdagangan antar kedua negara tersebut. 谢谢老师。